Alhamdulillah. Selamat datang kepada saudara-saudara sekalian. Pada kelas yang pertama lah kita buat di Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Wilayah. Di sinilah tempat Bangi ini untuk kita cuba imarahkan ataupun kita cuba bawakan beberapa kelas ilmu. Moga-moga dapat membantu dalam usaha menyampaikan dakwah ataupun risalah Nabi kita Muhammad SAW dan membumikannya dalam masyarakat. Jadi insyaAllah pada pagi ini ada 2 hari ni, hari Sabtu dan juga Ahad ni, kita akan khususkan 2 hari ini mempelajari basic ataupun asas berkenaan dengan ilmu mantik ataupun logik dalam bahasa Inggeris, kan? Kita ambil 2 hari ini dan insyaAllah benda tu tak susah, kan? Tak susah, jangan risaulah, tak susah pun, kan? Kita akan terang secara basic lah. Kita taklah terlampau masuk sangat ke dalam perbincangan khilaf ulama ataupun benda-benda yang terlampau rinci ataupun detail. Kita tak masuk. Kita ambil kepada ni, ambil kepada basic-basic. Sebab pengenalan ilmu ni biar step by step, step by step. Sekali saya akan terang lah dari sudut tradisi Islam tu macam mana kita punya pembelajaran ilmu, kita punya style, metod dan sebagainya. InsyaAllah lah. Jangan risau. Nampak kan lah aku cerita dah. Tak kena buku, kan? Ni penat yang type balik ni daripada buku yang kering ni. Nampak seorang. Baik. Cukup mana nak mula? Mula dengan apa tu? Okey. InsyaAllah, sebenarnya apabila kita nak masuk dalam satu-satu ilmu pengetahuan, ya, bila kita nak masuk mengenali mana-mana satu ilmu pengetahuan daripada cabang-cabang ilmu pengetahuan Islam, kan? Mana-mana kita nak cuba ketahui dalam tradisi Islam, kita punya tradisi ketamadunan Islam ni, kita mesti masuk melalui pintu yang dipanggil sebagai Mabadi' al-Asharah. Mabadi' al-Asharah ataupun dipanggil sebagai 10 prinsipal berkenaan dengan ilmu. Boleh 10 prinsipal berkenaan dengan ilmu. Ini memang wajib lah. Sebab apa? Sebab kalaulah kita tak masuk melalui 10 prinsipal ni, 10 perkara ni, kita takkan tahu apa matlamat kita nak datang kelas ni. Kita tak nampak langsung buat apa main kelas ni. Adakah sekadar isi masa lapang kan, ataupun tak tahu buat apa kat rumah, kan, ataupun kita kata supaya kelas yang kita hadiri ni punya faedah. Itu penting. Mabadi' Asyarah 10 prinsip ni. Dan kita paling kurang pun kita tahu di mana kita sekarang ni. Kita punya level kat mana? Intermediate ke, beginner ke, kan? Ataupun apa? Dah level dah tinggi. Oh, Ustaz terang ni saya dah faham semua dah. Banyak dalam kepala saya. Jadi esok saya tak mau main lah. Cerita dah. Jangan fikir macam tu, kan? Kan? Jadi Mabadi' Asyarah ni yang saya akan terangkan ni, pertama yang pentingnya adalah kita nak tahu matlamat kita datang sini. Dan kemudian yang kedua, kita akan dapat tahu dan juga kenali sejauh mana kita punya level. Sebab penting kita kenal diri kita, baru kita kenal musuh kita ataupun kenal benda yang di luar. Jadi insyaAllah kita akan terang pertama sekali berkenaan dengan Mabadi' Asyarah ni dalam ilmu mantik. Okey, kita mesti mengetahui berkenaan dengan tulis 10 prinsip berkenaan dengan ilmu ni. Yang pertama, kita mesti mengetahui berkenaan dengan nama dia. Sila tulis. Yang pertama, kita mesti mengetahui berkenaan dengan apa? Nama bagi ilmu ni. Okey, kalau nama ilmu ni apa dia? Dipanggil sebagai mantik, kan? Nama dia. Tak bahasa lagi, saya akan terang balik. Pertama, kita kena tahu nama. Yang kedua, kita mesti mengetahui berkenaan dengan definisi. Okey, boleh. Yang ketiga, mesti kita kena tahu berkenaan dengan subjek yang dibincangkan dalam ilmu ni, ataupun subjek perbincangan ilmu ni.
Dapat? Itu yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, kita mesti mengetahui berkenaan dengan apa? Faedah mempelajari ilmu ni. Boleh? Yang ke berapa? Yang kelima, kita mesti mengetahui kedudukan ilmu ni. Kedudukan ilmu ni berbanding ilmu-ilmu yang lain. Dia duduk kat bahagian mana? Dapat apa? Kalau contoh kita belajar ilmu fiqh, ilmu tasawuf semua kan? Ilmu ni duduk kat bahagian mana? Boleh? Yang keberapa lagi? Yang keenam, kita mesti mengetahui siapakah yang mengasaskan ilmu ni. Keenam. Dan yang ketujuh, kita mesti mengetahui hukum mempelajari ilmu ni. Yang ke-8, kita mesti mengetahui apakah kelebihan ilmu ni. Kelebihan ilmu ni berbanding ilmu-ilmu yang lain. Yang ke mana? 9. Semua istimda' hukum syari'. Okey, sumber ambilan ilmu ni. Seterusnya, sumber ambilan ilmu ni. Ambil daripada mana? Yang ke-10, problem statement. Problem statement itu maksudnya penyata masalah. Okey? Dapat Okey, ini dipanggil yang atau poin-poin yang ada ni dipanggil sebagai prinsip 10 Yang mana prinsip 10 ni, kalau dalam kita punya tamadun Islam, dia digelar sebagai muqaddimatu ilmu. Muqaddimah bagi ilmu. Tulis prinsip 10 dipanggil muqaddimah bagi ilmu. Sebab apa? Sebab kita kata dalam muqaddimah ni dia ada dua jenis. Satu dipanggil sebagai muqaddimah ilmu, satu lagi dipanggil muqaddimah kitab. Kalau muqaddimah kitab yang kita selalu baca kan, alhamdulillah sampai kepada wa ba'du, kan? Muqaddimah kitab. Tapi kalau muqaddimah ilmu yang ni, kalau jumpa dalam kitab-kitab lama, kitab-kitab turah, dia kata muqaddimatu al-ulum, maka kita tahu itu adalah prinsip 10. Tapi kalau dia kata muqaddimatul kitab, maksudnya sama ada daibajah tu, ya alhamdulillah bersemua tu, sampai berkata wa ba'du, kan? Itu dipanggil sebagai muqaddimah al-kitab. Ataupun berkenaan dengan apa dia punya metod dalam penyusunan kitab tu, itu muqaddimah kitab juga. Okey, boleh nampak? Saya nak tulis yang bahasa Arab je tak? Kan tak mau? Tulis tulis dalam bahasa Arab lah. Dalam bahasa Arab dia, supaya apa? Supaya kita boleh pakai benda ni dalam aplikasi 10 prinsip ni. Kita boleh pakai dalam kesemua jenis ilmu pengetahuan. Tak kira ilmu pengetahuan berbentuk apa? Sekular ke? Sekular pula. Ada Islam sekular kan? Pengetahuan berbentuk apa dia? Akademik ataupun pengetahuan berbentuk Islamik. Yang ni lah. Islamic knowledge. Okey. Dia ada syair, nak mudah ingat, yang berbunyi, ni kita menerangkan berkenaan apa? Mabadi' asyarah. Sepuluh prinsip itu kan. Dalam bahasa Arab dia ada syair yang bunyi, dia kata inna mabadi kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Kemudian wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' itu wal ismu al istimdadi hukmi al-syari'. Masailu
masailun wal ba'du bi al ba'di iktafa wa man dara al jami'a haza asyarafa. Ni penting. Okay, kita buat baris. Kata baris. Barislah. Okay. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u summa samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu al-istimdadu hukmu syara'. Sila ni. Syara'. Masailun wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a haza asyarafa. So no. Buah apa? Boleh? Nampak? Semua nampak? Puan nanti semua nampak? Nampak kan? Okay. Boleh? Ni 10 prinsip ni, dia orang panggil apa, umat Islam dia dah create ataupun dia dah inovasi benda yang dipanggil 10 ni. Kerana kita kata bagaimana kehebatan apa dalam institusi pendidikan, supaya nak mudahkan budak-budak yang kecil nak mengaji ilmu dengan 10 perkara ni dulu. Kan? Okey, jadi kita kata benda-benda yang akan saya terang ni, dia akan termasuk juga dalam dipanggil sebagai theory of knowledge, iaitu berkaitan dengan epistemologi. Kan? Dia takkan terkeluar daripada benda ni. Jadi yang pertama kita kena ketahui, dia bagi sebagai, saya terjemah inna, sungguhnya, mabadi, prinsip-prinsip, kulli fannin, setiap ilmu. Inna mabadi, sesungguhnya, prinsip-prinsip setiap fannin, iaitu ilmu itu, asyarah, ada 10. Asyarah maksudnya apa? Ada 10. Yang pertama, al-haddu. Tuan-tuan dah tulis dah. Al-haddu benda definisi. Wal mawdu' adalah subjek perbincangan, subjek yang dibincangkan. Summa samarah, as-samarah adalah apa dia? Kelebihan faedah mempelajari, faedah. Faedah ilmu tadi. Samarah benda faedah. Wa fadluhu kelebihan ilmu ni berbanding ilmu yang lain. Boleh? Nisbatun, kedudukan ilmu ni berbanding ilmu yang lain. Boleh? Wal wadi' yang mengasaskan ilmu ni siapa dia? Boleh? Kemudian ismu apa ismun? Nama. Boleh? Nama bagi ilmu ni. Kemudian istimdad. Istimdad adalah sumber ambilan ilmu. Dia bersumberkan apa? Quran sunnah ke? Contoh kan? Bersumberkan ilmu-ilmu tertentu ke? Ataupun macam mana? Kemudian hukum syariat. Hukum syariat apa dia? Hukum syariat. Maksudnya hukum mempelajari ilmu ni. Boleh? Kemudian masailun. Masailun apa dia? Masail adalah problem statement ataupun penyata masalah. Penyata permasalahan dalam ilmu tu tadi. Boleh? Tak payah pun. Asal panas ke? Tak panas kan? Okey. Ikon jalan. Ketidak kena ni sat dia dulu. Okey, boleh bawa sat dia? Okey, baik. Dah? Semua dapat maksud dia? Kalau tak dapat beritahu, dah halang.
apa duduk sini, banyak mahal-mahal. Kena ni lah, tanya semua benda. Okey, dapat Boleh ulang lagi sekali? Sekali lagi. Okey, bagus. Ini kita mau. Inna sungguhnya mabadi, prinsip-prinsip, kulli iaitu semua fanin, ilmu. Fanin satu lagi selalu orang panggil kesenian. Funun, seni dah. Fanin ni apa dia? Ilmu. Okey. Sekali saya teranglah kenapa dia namakan fanin. Asyarah ada berapa? 10. Yang pertama al-haddu, iaitu definisi. Boleh? Yang kedua wal mawdu', yakni sumber pula. Subjek perbincangan dia. Benda apa yang dibincangkan. Boleh? Summa samarah apa dia? Faedah mempelajari ilmu ni. Dapat apa? Jadi handsome ke? Apa dia? Lagi boleh menyebabkan jadi kaya ke? Apa dia kan? Boleh kan? Bahan contoh. Kan? Wa fadluhu berapa? Kelebihan ilmu ni berbanding ilmu-ilmu yang lain. Wa nisbatun apa dia? Kedudukan ilmu ni berbanding ilmu-ilmu yang lain. Wal wadi', siapa yang mengasaskan ilmu ni? Wadi' apa dia? Pengasas ilmu ni. Okey. Wal ismu, isim apa dia? Nama bagi ilmu ni ada berapa nama? Wa al-istimdad apa dia? Tempat ambilan dia. Sumber dia mana ilmu ni? Boleh? Okey. Hukmu asy-syari'. Hukum syariat apa dia? Hukum syariat? Hukum mempelajari, hukum syariat mempelajari ilmu ni. Ada ilmu yang haram hukum dia kan? Ngaji kan? Ilmu apa? Sihir. Kan? Itu memang haram hukum dia. Masailun apa? Penyata masalah. Macam mana ilmu ni diceritakan dalam buku? Jadi kita baca lah, kita tak tahu ni, kita baca lah lagi. Okay. Dah? Boleh? Wal ba'du bil ba'di iktafa, dan setengah, wal ba'du, dan setengah, dengan setengahnya yang lagi, iktafa, sudah cukup. Saya ingin terang. Sebab kalau ulama dia kata kadang-kadang kita mesti wajib mengetahui 10, tapi tak. Bukan mesti wajib mengetahui 10. Tahu 3 pun dah boleh dah. Tahu basic 3 pun dah boleh dah. Kan? Wa man daral jami'a hazijul. Tapi man dara, barang siapa yang dara ni maksudnya la adri berapa? Tahu. Kalau dara ni tahu. Barang siapa yang tahu al-jami'. Salam. Al-jami' iaitu keseluruhan, iaitu 10 itu, haza asyrafa, nescaya dia akan apa? Mencapai haza, mendapat ataupun mencapai syaraf. Syaraf apa? Kemuliaan. Boleh? Dapat? Kena tahu 10 ni lah jadi alim. Kalau tidak dia tak jadi alim. Dia jadi alim kucing. Okey. Dia penting. Okey. Kita akan go through by ni. Okey. Pertama, ilmu ni dipanggil sebagai, benda yang kita sebut ni dipanggil sebagai prinsip-prinsip ataupun permulaan bagi orang yang nak mengaji ilmu kena ketahui. Okey. Kemudian saya nak sebut tadi kenapa dipanggil sebagai fan, kesenian ataupun kemahiran. Kesenian ataupun kemahiran. Ilmu ni, apabila kita sebut ilmu, dia tidak akan boleh terlepas daripada benda yang disebut kemahiran. Ilmu dengan maklumat benda yang berbeza. Ilmu dengan maklumat benda yang berbeza. Kerana ilmu, dia kita kata berbentuk kompleks. Kompleks kan, faham? Kompleks. Bukan kompleks ni, beli belah kan. Kalau boleh, tak ada kaitan kalau beli belah, dia kompleks. Benda yang kita kata murakkab. Kan? Maksudnya, ilmu, kita tidak akan mengatakan sesuatu itu ilmu ataupun seseorang itu alim, melainkan dia ada 3 ciri-ciri ni. Ni yang kita pelajari daripada Al-Azhar. Al-Azhar yang mematakan semua benda ni. Bahawa yang pertama, kita kata dia ada tahu berkenaan dengan maklumat. Knowledge. Dia ada tahu berkenaan dengan maklumat. Contoh, kalau macam perubatan kan. Abrar, medik kan. Abrar baca buku apa? Buku medik. Berapa buku Abrar baca? 40 buku. Ataupun 30 buku. Abrar dia dapat apa? Knowledge, maklumat berkenaan dengan apa? Medik daripada buku-buku. Boleh? Itu ibu level pertama. Tapi tak cukup menjadi alim. Adakah Abrar digelar sebagai doktor profesional dengan hanya baca buku? Tak kan? Tak boleh kan? Dia mesti apa?
Dia mesti masuk ke step yang kedua, iaitu apabila mengetahui knowledge, teori, dia masuk kepada step yang kedua, iaitu dia mesti masuk dalam bidang praktikal, iaitu kemahiran. Dapat mesti dia masuk dalam bidang apa? Kemahiran. Dia mesti masuk apa? Masuk dia pergi tengok doktor bedah, potong jantung, potong apa semua, kan, siang ikan apa sebagainya, benda-benda tu akan menyebabkan apa? Dia faham bagaimana prinsipal kemahiran bagi seorang doktor. Tapi dia bukan cukup hanya sekadar mahir saja, tapi dia ada mesti attitude dia. Dia mesti bentuk attitude ataupun etika dia. Jadi tiga unsur bagi seorang tu menjadi ilmuwan. Yang pertama pada ilmu, dia ada knowledge, dia ada maklumat. Yang kedua mesti ada kemahiran, dan yang ketiga mesti ada etika. Kan, kalau doktor boleh tak kita pergi isap okok dalam apa? Dekat meja bedah. Dekat meja bedah so, kan, boleh tak? Apa dah? Tak boleh. Etika sebab apa tak boleh? Etika dah. Kan, betul tak? Kalau nak cabut yang apa dia, yang corongkan, kalau ada setengah-setengah yang dia berharap hidup kepada apa? Pernafasan saja kan? Pernafasan saja tu, kan boleh ke doktor kata, mati buang lah, tarik apa? Tarik corong pernafasan tu saja dalam apa? Daripada mulut dia. Boleh ke kita tarik ikut suka? Dia mesti step by step kan? Dia ada etiket dia, dia tak boleh. Jadi kita kata doktor sama juga dengan ustaz-ustaz. Dia tak ada beza. Kerana ustaz ni pun, selain daripada maklumat yang dia dapat, maklumat tu cara olahan dan juga dipraktikkan, dia ada kemahiran-kemahiran yang dia perlu asah dulu, ustaz-ustaz ni. Jadi jangan ingat benda tu mudah. Salam, sila. Okey, nampak? Boleh? Masuk kat mana tadi? Okey, jangan lupa. Okey, kita masuk pada prinsip 10 ni. Kita ambil pada apa yang antum dah tulis. Kalau kat sini dia susunan dia lain sikit. Okey. Yang pertama, ambil daripada nama ilmu ni. Nama ilmu ni apa dia? Pertama dia panggil sebagai logik kan. Dia ilmu apa? Logik. Yang kita kata ataupun dalam bahasa orang dulu logika kan. Sila Syazwan Syazwan. Ataupun yang apa ustaz tu? Di depan tu apa yang start dengan puan tiba yang ni. Perempuan apa yang Syazwan. Dia belakang yang ni, belakang yang Syazwan. Syazwan belakang yang tu duduk depan. Boleh? Okey, jadi kita ulang balik. Ada yang boleh sampai. Yang boleh sampai tadi. Ambil lah. Sambil-sambil minum air teh kan. Tempat minum. Kan boleh, tak masalah. Okay, kita ulang balik sekali lagi. Kan? Kita ulang balik sekali lagi. Kita kata ilmu yang kita akan pelajari ni adalah ilmu mantik. Mesti kita lalui 10 prinsip ni dulu Yang saya sebut 10 prinsip ni mesti apa? Mesti dihadamkan dan juga dihafal terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab untuk kita nak apa? Nak dapat ilmu ni ataupun supaya usaha kita pada hari ni dan juga besok berfaedah, kita mesti faham 10 prinsip ni dulu. Okey, sekali lagi yang baru sampai tu minta tulis. Yang pertama, mesti mengetahui berkenaan dengan nama bagi ilmu tersebut. Yang baru sampai tulis nama bagi ilmu tersebut, nama, dan kemudian mesti mengetahui berkenaan dengan definisi ilmu. Boleh? Yang ketiga, mesti mengetahui berkenaan dengan subjek perbincangan ilmu. Dan yang keempat, mesti mengetahui berkenaan dengan faedah mempelajari ilmu ni. Apa faedah mempelajari ilmu ni? Tak apa, kita ulang-ulang lah sebab baru sampai kan. Nazri marah lagi, apa ulang ustaz ni. Aku jemu lah. Relax Nazri kan. Dah baru sampai, kena ikan jugalah kan. Okay, yang tadi berapa yang belakang? Nombor 4 kita datang apa? Faedah dah jadi kan? Itu nombor 4 kan? Nombor 5, kelebihan ilmu ni berbanding ilmu yang lain.
Okey. Nombor 6, kedudukan ilmu ni kat mana berbanding ilmu-ilmu yang lain? Berapa? Nombor 6 eh? Nombor 7, pengasas ilmu ni. Okey. Nombor 8, sumber ambilan ilmu. Boleh? Nombor 9, hukum mempelajari ilmu tu. Haram ke, sunat ke, fardu kifayah ke, fardu ain ke, kan? Kemudian masail, problem statement bagi ilmu tu. Dia punya apa? Penyata masalah. Okey, kita baca balik. Sulit. Okey. Kita akan masuk yang pertama, kita isi kolom yang tadi, yang kosong yang kita tinggal tu. Kan, masing-masing isi kosong apa? Yang kekosongan yang kolom yang tinggal tadi. Yang pertama kita akan masuk melalui apa? Isim. Itu apa? Nama. Nama bagi ilmu ni, yang pertama yang di depan kita ni adalah ilmu logik kan? Asalnya logik. Kan? Orang putih pakai dulu dengan Yunan. Dan dalam bahasa Arab dipanggil sebagai mantiq. Apa mantiq? Ni dah sering kan? Dah. Saya nak padam. Kecil pula lah. Habis dia pada tu. Okey. Ilmu ni dipanggil sebagai apa? Mantiq. Ilmu mantiq. Satu lagi, ilmu ni juga digelar sebagai mi'yarul ulum. Ni nama yang diberi oleh Imam Ghazali rahimahullah. Mi'yar al-ulum. Mi'yar al-ulum ni maksudnya apa dia? Neraca bagi ilmu. Neraca bagi ilmu. Mi'yar. Neraca tau. Neraca main. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah kata, man la ya'riful mantiq fala siqata bi'ilmih. Maka siapa yang tidak mengetahui ilmu mantik ni, logik ni, kita kata apa? Kita tak boleh nak percaya pada ilmu dia. Tak boleh percaya langsung. Tak siqah. Siqah tak boleh percaya lah. Bukan siqah dalam ilmu hadis. Ilmu hadis tu maksudnya kita siqah baik kan. Untuk baik, tak buat jahat. Itulah maksud siqah dalam hadis. Tapi kalau siqah dalam maksud Imam Ghazali itu maksudnya tidak boleh dipercaya pada ilmu dia. Kerana apa? Kerana dia cara pikir dia macam merba. Tak boleh. Mesti dia apa? Pikir dia cara okey, cara betul-betul bertepatan dengan sunnah. Bukan bertepatan dengan hukum akal lah. Nampak? Boleh? Yang pertama dinamakan sebagai apa? Mantiq. Yang kedua dipanggil sebagai mi'yar al-ulum. Apa maksud mi'yar al-ulum? Neraca bagi ilmu-ilmu. Betul? Okey, mantiq ni, perkataan mantiq, dia berasal daripada perkataan apa? Nataqa kan? Nataqa maksudnya apa? Bercakap-cakap. Kan? Maksudnya bercakap-cakap. Tapi kalau mantiq ni dia ada sebenarnya tiga makna. Tiga makna. Pertama, terang, tak payah lah. Tak ada habis dulu lagi. Tetapi dah sebut dah kan. Yang pertama, perkataan mantiq membawa maksud kata-kata itu sendiri. Perkataan mantiq itu membawa maksud apa? Kata-kata itu sendiri. Macam apa? Macam Sayyidina Sulaiman kata, ulimna mantiqa at-tayr. Kita ni ataupun kami ni diberi nikmat apa dia? Diajarkan kami ni, Allah Ta'ala berkenaan dengan mantiq at-tayr. At-tayr apa? Burung. Kami boleh memahami apa? Kata-kata burung. Itu kan dalam Al-Quran yang disebut kan. Jadi perkataan ni, mantiq ni membawa maksud kepada dia. Yang pertama, kata-kata tu sendiri. Boleh? Yang kedua, mantiq ni membawa maksud fikir. Apa? Fikir. Pemikiran, kita berfikir, proses kita punya maklumat. Nanti kita akan terang masuk fikir tu. Kan? Dia apa proses berkenaan dengan maklumat tu. Pemprosesan maklumat dipanggil sebagai mantiq juga. Satu lagi, perkataan yang ketiga membawa maksud tempat berlaku proses fikir tu. Boleh? Tempat berlaku proses fikir. Okey, boleh? Nampak? Maksudnya kalau tempat berlaku proses fikir kat mana? Otak lah. Nampak tak? Jadi mantiq tu yang pertama, yang kedua apa dia? Proses pemikiran tu berlaku.
Yang ketiga, otak tu sendiri ataupun akal. Bila nampak kan? Okey, itu. Jadi, saja kita masuk sikit. Kan? Masuk sikit ya. Kan? Jadi, perkataan mantiq yang pertama dan yang ketiga tu, kalau dalam bahasa Arab dia panggil sebagai masdar mimi. Pertama dengan yang kedua. Pertama dengan yang kedua dia panggil sebagai masdar mimi. Biasa dengar? Tak boleh dengar. Tak penting pun. Saja main. Kan? Dia yang ketiga dipanggil sebagai isim makan. Tak apa. Tak penting. Lupakan saja apa yang berlaku. Okey, settle lah. Dapat faham? Ni dah ni kan? Kita padam. Okey. Dah saling kan? Kau yang belakang tak saling ni? Tak apa, biar saling. Okey. Itu yang pertama. Dah isi dah kolom yang pertama. Okey. Kolom yang kedua, apa dia? Kolom yang kedua? Definisi bagi ilmu mantiq. Okey. Ulama-ulama dalam meletakkan definisi, dia apa? Dia akan mendefinisikan satu-satu perkara ilmu tu melalui dua cara definisi. Kan? Dua cara definisi. Pertama, definisi berdasarkan subjek yang dibincangkan. Boleh? Yang pertama, style definisi. Dan yang kedua, mendefinisikan berdasarkan faedah bagi ilmu tadi. Sekali lagi, cara ulama mendefinisikan itu ada berapa? Dua. Bagi ilmu. Yang pertama, mendefinisikan berdasarkan subjek perbincangan itu tadi. Maksudnya subjek perbincangan ilmu tu. Okey. Yang kedua, mendefinisikan berdasarkan faedah mempelajari ilmu tadi. Okey, boleh nampak kan? Saya ikut 10 kita makan, berhenti rehat makan. Saya pun dah lapar. Boleh nampak kan? Okey. Daripada definisi ni, kita tahu, daripada definisi yang bakal saya sebut ni, sekali lagi kita dah akan buat overview berkenaan dengan apa dia? Maudu', subjek pembincangan dan juga kaedah mempelajari ilmu ni tadi. Sebab apa? Benda-benda maudu' iaitu benda yang dibincangkan dalam ilmu ni dah masuk dalam apa? Definisi. Boleh? Ataupun faedah perbincangan ataupun faedah ilmu ini dah masuk dalam perbincangan definisi. Okey, boleh kita masuk perbincangan definisi dulu. Pertama, apakah maksud ataupun didefinisikan ilmu mantiq ini dengan apa? Definisi yang pertama, definisi apa? Berdasarkan subjek perbincangan. Okey. Dia kata mantiq ni ada ilmu yang membincangkan berkenaan apa? Berkenaan maklumat tasawur. Tulis dulu tasawur. Saya kita bincanglah. Saya tak lupa istilah Melayu dia. Maklumat apa? Tasawur dan maklumat tasdiq. Boleh? Tasdik, tulis tasdik. Bukan tasdik kuliah ni. Kalau korang dia ingat tasdik kuliah. Tadi saya akan terang lah. Tu dia pergi term dia. Tadi berapa tadi? Maklumat tasdik pada sudut. Boleh? Ianya akan menyampaikan kepada perkara-perkara yang tidak diketahui daripada ilmu maklumat tasawur ataupun maklumat tasdik. Boleh? Okey. Apa dia tu, faham tak definisi tu? Tak apa ustaz bagi ni. Ni dah kita padam sebab saya nak terang ni. Kena pakai apa putih tak? Ni dah tengah kepala ni kan? Tak apa nanti saya
Saya hantar WhatsApp lah. Okey. Okey. Ni kita dah baca kitab ni lah, saya terang ni. Kita dah baca fasa pertama, fasa kedua dalam kitab. Okey. Daripada definisi tu, kita kata pada sekali lagi definisi tu. Kalau baca semua. Ayat kelim ke ayat bawah? Ha? Ha? Tasawur, tasdik, pada sudut ianya akan sampaikan pada perkara-perkara yang tidak tahu kepada maklumat-maklumat tasawur ataupun tasdik. Okey. Macam ni. Kita kata dalam ilmu mantik ni, saya nak terang terus berkenaan dengan benda yang dibincangkan. Sebab apa? Kalau kita tak terang benda yang dibincangkan dalam mantik ni, kita tak faham dia ni. Tak faham apa definisi yang saya bagi ni. Okey, benda yang dibincangkan oleh dalam ilmu mantik ni, maudhu' ilmu mantik ni ada apa? Dua. Ada berapa? Ada dua. Yang pertama dipanggil sebagai tasawur, maklumat tasawur. Satu lagi dipanggil sebagai maklumat at-tasdiq. Ibu tak ada habis ke? Mau habis? Ha? Jalan dah. Okey. Nampak belakang? Nampak? Okey. Apakah dimaksudkan maklumat tasawur? Okey, macam ni. Kita dalam mendapatkan maklumat dalam kehidupan kita kan? Dia tak? Kita dapatkan maklumat melalui beberapa chamber, beberapa pintu. Berapa pintu? Kita dah dapatkan maklumat tentang satu perkara. 2, 5. Ha? Macam mana? Saya nak tahu macam mana? Macam mana kita dapat maklumat? Dia ada apa? Melalui 3 perkara. Dia dapat satu maklumat melalui 3 perkara. Yang pertama melalui panca indera. Kan? Kita tengok, kan? Oh, ni dinding. Macam mana tahu? Saya tengok ni dinding. Boleh? Panca indera pertama, okey. Yang kedua, saya tahu dinding ni macam mana? Saya tahu dinding sebab saya nampak lah. Saya tahu benda ni kerah, kan? Macam mana saya tahu ni kerah? Saya tutup, saya tunggu. Kan? Melalui apa? Panca indera. Macam mana saya tahu saya wangi? Saya bau, kan? Melalui saya bau. Jadi kita kata ada yang maklumat-maklumat tu diperoleh dengan apa? Panca indera. Yang kedua adalah maklumat itu diperoleh melalui cara perkhabaran. Orang cerita kita. Dia tak nampak pun saya. Cuma ramai orang tahu saya handsome. Macam mana dia tahu saya handsome? Dia tak nampak pun saya. Melalui Abrar cerita, Nazrin cerita, Amin cerita. Kan? Dapat faham tak? Jadi kita kata maklumat yang disampaikan oleh orang awam tu, sampai semua orang tahu tu, diketahui melalui apa? Perkhabaran. Boleh? Kita jumpa Nabi tak? Tak jumpa. Tapi macam mana kita boleh kenal Nabi? Daripada perkhabaran. Boleh? Okay, yang ketiga melalui apa? Akal. Daripada sudut pemprosesan akal. Ni tak apa, kita terang balik. Okay, boleh? Jadi kalau kita kata maklumat, Izzat boleh faham? Okay, buat? Jadi kita kata dalam maklumat berkenaan yang kita dapat tu, kita melalui chamber ni ataupun melalui pintu-pintu ni, kita dapat mengetahui maklumat-maklumat, kan? Daripada maklumat-maklumat berkenaan dengan apa saja kat muka bumi ni. Boleh? Jadi ulama ni, hak geng-geng terutamanya Aristotle ni, dia bahagikan maklumat-maklumat yang kita ada ni kepada apa? Kepada 2 jenis. Pertama dipanggil sebagai maklumat tasawur, yang kedua dipanggil sebagai maklumat tasdik. Apa maksud maklumat tasawur? Maksud maklumat tasawur ni kita gambar. Maksudnya kita gambar satu persatu perkara.
Contoh kita gambarkan buku. Okey, buku. Boleh nampak? Kita gambarkan Amin. Okey, nampak Amin. Ketiga, kita gambarkan Nazrin. Keempat, kita gambarkan Politiva. Kita gambarkan perkara-perkara tu. Itu dibagi sebagai maklumat tasawuf. Kalau maklumat tasdik adalah apa? Setiap maklumat yang kita ada tu, kita cuba kaitkan antara satu sama lain. Kita komplekskan. Benda ni dipanggil sebagai simple. Apa? Dia tiba-tiba tak jadi. Sepatutnya ada, cik. Simple. Yang ni bersifat apa? Kompleks. Okey, contoh Contoh. Kita cuba gambarkan apa? Amin. Kan? Okey. Kemudian kita gambarkan Nazrin. Kalau kita gambarkan Amin satu, Nazrin satu, kita panggil sebagai gambaran tu maklumat tasawuf. Tapi kalau kita cuba kaitkan antara Nazrin dengan apa? Dengan Amin ni, kita kata apa? Nazrin adalah kawan Amin. Nazrin adalah kawan Amin. Apa yang berlaku pada maklumat tu? Kita kaitkan antara dua perkara kan? Boleh? Dari sudut perkaitan tu, perkaitan yang kita buat tu, kita menyabitkan ataupun menafikan. Itu maksud tasdik. Sekali lagi. Tak nampak ni? Sekali nampak ke tak nampak? Sekali lagi, saya ulang lagi. Maklumat tasdik adalah apa? Kan kita tahu dah maklumat tu secara apa? Secara unit per unit, unit per unit. Okey, Nazrin, Amin. Kalau maklumat tasdik ni adalah apa? Adalah kita mengaitkan antara semua maklumat ni yang ada. Kan? Kalau kita kata Amin dengan apa? Nazrin. Kita nak kaitkan Amin dengan Nazrin. Dengan contoh kita buat satu penyataan. Senang jadilah penyataan. Kita kata Amin itu adalah kawan Nazrin. Amin adalah kawan Nazrin. Maklumat ni bersifat apa? Bersifat kompleks. Sebab apa? Sebab kita kata kita dah pertama menggambarkan Amin, yang kedua menggambarkan Nazrin, dan kemudian kita menggambarkan bahawa ada kaitan Amin dan juga kaitan dengan Nazrin. Kaitan apa dipanggil? Kaitan persahabatan. Boleh? Kan? Nampak? Ataupun dengan kata lain, nak mudah faham, yang ni kita kata maklumat benda yang simple per unit. Yang ni maklumat dalam bentuk ayat, pernyata, senang. Kita buat ayat. Okey, boleh nampak Okey. Ayah terang ni, benda yang duk main dalam otak. Okey, boleh? Kita faham Benda dua ni lah yang dibicarakan dalam apa? Ilmu mantik. Contoh kita bagi buat tadi contoh. Yang ni Amin. Kan? Lagi boleh kita kata Nazrin, sahabat putih. Kan? Per unit kita tahu maklumat-maklumat tu. Maksud sahabat dia, maksud Amin dia, maksud apa? Tak ada kaitan antara benda tu pun. Yang kedua kita buat ayat contoh apa? Amin adalah sahabat apa dia? Nazrin. Contoh. Boleh nampak Okey. Jadi berdasarkan definisi yang saya bagi tadi, ada benda dipanggil kita belum pelajari ilmu mantik ni adalah kita nak bincangkan dua perkara ni. Apa dia? Dua perkara ni. Pertama, maklumat berbentuk simple, iaitu tasawur. Yang kedua, maklumat berbentuk kompleks, iaitu tasdik. Pada sudut ni, maklumat yang kita ada ni, maklumat yang kita ada ni, sama ada simple ataupun kompleks, kita akan dapat mengetahui maklumat yang kita tak tahu. Maklumat yang kita tak tahu. Contoh saya bagi maklumat daripada maklumat berkenaan dengan
Maklumat berkenaan dengan contoh tasawur ni. Tasawur. Dia ni contoh apa dia? Dia tak tahu Masjid Hasanah tu macam mana. Masjid Hasanah macam mana? Dia nak gambarkan per unit Masjid Hasanah. Macam mana kita nak kenalkan kepada dia berkenaan dengan Masjid Hasanah? Abra nak kenalkan kepada seseorang berkenaan dengan Masjid Hasanah. Abra katalah, tahu tak Seksyen 9? Tahu Seksyen 9? Tahu tak Kubah Hijau? Tahu Kubah Hijau? Kubah Hijau kan? Tahu tak kedai burger tepi tu? Contoh kedai burger tepi tu. Kita apa? Kita akan menggunakan kesemua maklumat-maklumat per unit yang ada dalam kepala otak kita ni. Kita susun supaya apa? Supaya dapat memperkenalkan satu benda yang tidak diketahui pada apa? Pada orang tadi. Itu fungsi dia. Boleh nampak? Nampak? Kita nampak lagi? Cakap betul Ikhlas ni. Kita nampak lagi? Contoh. Kita bagi contoh yang lain pula. Bagi contoh yang satu lagi. Contoh saya nak kenalkan dia. Orang tu tak tahu benda apa gelas. Gelas-gelas kan? Macam mana kita nak tahu, nak perkenalkan dia berkenaan dengan gelas? Macam mana? Kita kata gelas ni macam mana? Hantar tak benda silinder? Silinder tahu silinder? Oh, silinder boleh? Silinder? Silinder tu dia ada base tapak ke dia? Oh, tapak ke dia. Tapak ke dia. Macam mana? Kena lagi. Macam nak kenalkan orang tu. Macam mana nak kenalkan ke orang tu? Kena kenalkan ke orang dengan maklumat yang dia ada tu, supaya dia boleh gambarkan macam mana satu subjek ataupun satu unit perkara. Itu pada apa? Pada yang bersifat tasawur. Boleh? Kalau perkara yang bersifat tasdik ni, daripada buat penyataan-penyataan yang pelbagai, kita boleh dapat penyataan yang baru. Contoh, saya bagi perkataan apa dia? Saya bagi perkataan semua dalam kelas ni, kan? Semua dalam kelas yang kita ada ni, semua pandai. Dalam kelas, bila kelas mantik ni, orang yang duduk dalam kelas mantik ni kesemuanya pandai. Boleh? Dan Abrar adalah salah seorang daripada apa? Pelajar kelas ni. Jadi apa dia? Maklumat baru kita dapat. Abrar apa dia? Pandai. Benda yang penyata Abrar yang pandai itu benda yang kita tahu sebelum ni tak tahu. Tapi berdasarkan susunan ayat penyata tu tadi, kita dapat mengetahui bahawa dia ada kaitan dengan apa? Dengan perkara di atas. Boleh nampak tak? Boleh? Okey, settle dulu. Yang ni sebab kita terangkan payah dulu. Ilmu dah semua mudah lah. Kan? Kita terang siapa tadi? Tasawur dengan tasdik. Okey. Dan kemudian ilmu mantik ni, dia sama juga dengan ilmu apa? Ilmu matematik. Saya belajar matematik kan? Kan, saya belajar matematik kan? Kita mengaji formula kan? Betul tak? Formula. Kita mengaji formula contohnya berkenaan dengan petak ni. Contoh petak kan? Ni apa? Rectangular kan? Ataupun square. Betul tak? Square kan rectangular? Tapi berdasarkan saya cik lah. Okey. Kan dalam kita belajar matematik tu kan? Okey, ini adalah 1 meter. Ini 2 meter. Ini 3 meter. Macam mana nak tahu X? Contoh yang itulah. Kan? Macam mana kita nak kenali X? Boleh? Kadang-kadang kan kita mengaji perkataan dengan 3 segi kan? Ni kita tahu bahawa ni 2 cm. Ni 4 cm. Apakah formula yang kita boleh tahu untuk apa? Cari X kat sini. Macam mana? Pythagoras. Formula dia apa dia? Pythagoras theorem. 2 square. 2 tambah 4 semua X. Mana ada? Bukan 2 kali 4 bagi 2 kan?
Ha? Apa dia? Dua square. Tambah 4 square. Square berapa square pula. Dah okay. Jadi kita, maksudnya kan kita belajar matematik kan, kita belajar formula kan. Daripada formula tu kita dapat tahu dua kan. Maklumat tentang apa dia? Ni, maklumat tentang ni. Daripada maklumat tu kita boleh dapat tahu maklumat berkenaan dengan X. Unknown. Ni yang benda dia tidak diketahui. Macam tu, mantik tu lah. Mantik tu maksudnya ada beberapa penyata, ada beberapa kaedah yang daripada tu dia akan gunakan dia membantu kita mendapat maklumat yang kita tidak ketahui. Macam tu lah benda dia. Lebih faham nanti payah. Dah faham boleh semati. Dia mantik ni ulama khilaf lah sama adakah mantik berasal daripada matematik atau matematik berasal daripada mantik. Tapi yang asalnya dia berkata matematik berasal daripada mantik. Matematik. Jadi matematik bid'ah. Okey, jadi faham sekarang ni? Okey. Pukul 10 kita rehat sekejap. Okey. Boleh dapat? Kita dah masuk berkenaan dengan definisi pada apa? Pada ilmu mantik. Satu juzuk subjek perbincangan berdasarkan apa subjek? Perbincangan. Okey. Kita rehat sekejap. Take 5. Makan dulu. Lapar sebenarnya ni.